Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazhabud dunya hatta yamlikal arabi rajulun min ahli baiti. Nah, daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazhabud dunya hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi, rawahu Tirmizi. Artinya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia tidak akan hilang, yakni tidak akan berlakunya kiamat. La tazhabud dunya, tak akan perginya dunia ini. Kalau pergi dunia akan datangnya akhirat. Makna takkan berlakunya kiamat sehinggalah bangsa Arab akan dikuasai, yakni akan dipimpin oleh seorang laki-laki daripada keluargaku, yakni keturunanku, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana namanya sama dengan namaku, yakni nama yang memimpin, yang menguasai, yang memerintah pada ketika itu adalah Muhammad bin Abdullah, sama dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tena? Imam Mahdi Al-Muntazar nama dia. Okey, Muhammad bin Abdullah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahdiyu min itsrati min waladi Fatimah Az-Zahra. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Mahdi Al-Muntazar itu daripada keturunan aku, min itsrati, daripada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, min waladi Fatimah, daripada anak Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, daripada Sayyidina Fatimah berdikah dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, daripada Sayyidina Ali dan juga Fatimah Az-Zahra, berkat mereka bernikah maka lahirlah seorang yang bernama Hasan, Sayyidina Hasan. Maka daripada Sayyidina Hasan lahirlah keturunan Rasulullah sampai di akhir zaman yang melahirkan Muhammad bin Abdullah ataupun Imam Mahdi Al-Muntazar, daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Fatimah dan Sayyidina Ali, dan daripada keturunan Hasan. Subhanallah. Okey? Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan memimpin, yang akan membela ummah, yang akan menegakkan khilafah Islamiyah di akhir zaman. Tana? Yang akan menyelamatkan umat Islam, membebaskan kota Konstantinopel, yang akan membunuh tentera Sufyani daripada Dimash, daripada Damsyik. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kehebatan Imam Mahdi Al-Muntazar ini banyak disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, nak kata dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa hebatnya Rasulullah, mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi hidup 1400 tahun dulu, zaman waktu Nabi hidup, Nabi tak wafat lagi. Zaman waktu Nabi hidup, Nabi tahu apa yang berlaku 1400 tahun nanti. Subhanallah. Masya Allah. Siapa yang bagi tahu Nabi Ustaz? Sudah pastilah Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak akan berkata-kata ikut nafsu. Nabi SAW akan berkata-kata menurut wahyu daripada Allah. Subhanallah. Karena Nabi SAW ini sahabatnya Jibril alaihissalam. Jibril itu siapa dia? Subhanallah. Jibril alaihissalam Ruhul Kudus, yang merupakan makhluk yang hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat muqarrabin yang hampir dan dekat pada Allah, bahkan dia menjadi ketua para malaikat, Sayyidil Malaika. Kalau ketua malaikat Jibril alaihissalam, kalau ketua di kalangan anbiya, kalangan rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ketua daripada segala hari Jumaat. Kalau ketua daripada segala malam Lailatul Qadar. Kalau bulan, yang ketua menjadi bulan adalah bulan Ramadan. Subhanallah. Kalau ketua kampung ni siapa namanya? Ada ketua kampung ni? Okey, Masya Allah, tabarakallah. Tak kisahlah kan siapapun kampung, siapa ketuanya, Masya Allah, dia tetap ketua yang diberikan tugas dan amanah untuk melaksanakan tanggungjawab itu kepada masyarakat dan kepada anak-anak bangsa dan anak kampung dia. Semoga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam pemerintahan dan di dalam mentadbir dia punya
Dia punya kampung. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, membaiat Imam Mahdi Al-Muntazar. Membaiat. Mengatakan berjanji setia kepada Imam Mahdi Al-Muntazar. Ceritanya macam mana ustaz? Ceritanya di antara 313 orang-orang alim di serata dunia yang membaiat 7 orang di kalangan mereka yang dikenali sebagai alim ulama. Mereka berada di Mekah Al-Mukarramah waktu itu tuan-tuan. Mereka semata-mata nak cari Imam Mahdi Al-Muntazar. Jadi 313 orang tadi itu jumlahnya sama macam jumlah tentera Badar Al-Kubra, dan 313 pula sama jumlahnya dengan para rasul. Nabi seramai 124,000, rasul sebanyak 313. Maka 313 ini yang terbaik 7 orang ulama ini, Masya Allah, menyaksikan berlakunya pertumpahan darah yang berlaku di Mina. Waktu itu musim haji tuan-tuan. Maknanya benda ini akan berlaku di akhir zaman. Apabila jemaah Islam satu dunia, daripada Malaysia, daripada Jordan, daripada India, daripada Pakistan, daripada Brunei, daripada Indonesia, Singapura, mereka akan pergi ke bumi Mekah Al-Mukarramah, okey, untuk melaksanakan ibadah haji. Tiba-tiba berlaku pertumpahan darah di Mina. Nah, di Mina Muzdalifah dekat padang Arafah tu. Di Mina tu belah mana ustaz? Tempat orang menyembelih binatang korban. Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Berlaku pertumpahan darah di situ tuan-tuan, Masya Allah. Yang tak boleh nak diselesaikan, melainkan hanya seorang pemimpin saja yang boleh menyelesaikan. Maka bila 7 orang ulama melihat keadaan itu, mereka mencari siapa dia yang boleh menyelesaikan masalah ini. Contoh misalnya, maka mereka pergi ke bumi Makkah Al-Mukarramah, masuk dalam Masjid Haram, mereka berdoa depan Kaabah. Mereka tengok ada laki-laki yang berdoa di depan Kaabah. Mereka tengok ada laki-laki yang berdoa depan Kaabah dalam keadaan menitis air mata. Al-Mahdi dikatakan sedemikian rupa. Waktu tu dia tak tahu lagi dia tu Imam Mahdi. Yang tahu namanya Muhammad bin Abdullah. Waktu tu dia berdoa depan Kaabah. Yang katakan dia bermeluk multazam, berdoa kepada Allah dalam keadaan menitis air mata. Tak tahan untuk menyaksikan keadaan yang berlaku kepada umat Islam zaman itu, ataupun berlaku pada peperangan ataupun pertumpahan darah di Mina di Mina tersebut tuan-tuan. Subhanallah. Maka 7 orang ulama tadi ni tengoklah laki-laki itu, mereka dekat dengan dia. Dia kata apa? Kamu ni lah yang mungkin dikatakan oleh Nabi SAW Muhammad bin Abdullah. Tanya, kamu ni siapa? Dia kata Muhammad bin apa? Bin Abdullah. Subhanallah, kamu dah ni yang dikatakan sebagai Imam Mahdi. Dia kata bukan aku. Sebab apa ulama kata lagu tu? Kerana mereka menyaksikan, mereka melihat watak, sifat dan juga ibadat yang dilakukan oleh laki-laki tadi ni persis sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ada tanda kau Ustaz Imam Mahdi? Ada tanda. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tanda, maka Imam Mahdi juga ada tanda. Faham tak? Nabi kita Muhammad SAW ada tanda kenabian di belakang. Imam Mahdi Al-Muntazar pun Nabi sebutkan ada tandanya juga di pundak dia. Ada tanda, tapi bukan tanda kenabian. Tanda yang menunjukkan dia adalah Imam Mahdi yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka apabila dia kata bukan aku, bila dia kata bukan dia pun pergi ke Madinah. Di Madinah 7 orang ulama pun ikut juga, subhanallah. Katakan dia Imam Mahdi, tak selamat juga tuan-tuan, maka dia balik semula ke Makkah Al-Mukarramah. Bila sampai di Makkah Al-Mukarramah, dia buat ibadat lagi pada Allah. 7 orang ulama jumpa lagi dia berdepan dengan Hajaratul Aswad. Bila jumpa di situ, kalau kamu tak mengaku kamu Imam Mahdi Al-Muntazar, maka kamu akan menanggung dosa umat Islam yang dialami oleh orang Islam pada ketika ini. Sebab orang Islam ditindas, orang Islam dizalimi. Tengok di Syria macam mana, tengok di Palestin macam mana. Satu dunia Islam ditindas dan dizalimi tuan-tuan. Maka kalau kamu tak mengaku kamu sebagai Imam Mahdi, maka kamu akan bertanggungjawab terhadap dosa yang dilakukan oleh orang zaman sekarang ni. Maka mau tak mau tuan-tuan, maka dia pun mengaku sebagai Imam Mahdi. Dan ada seruan daripada langit mengatakan dia adalah Imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Dan dia ada tanda-tanda yang kita dah sebutkan sebelum daripada itu. Munculnya sebuah bintang yang berekor di ufuk timur. Dan bintang ini akan kelihatan di atas langit selama 3 malam ataupun 7 malam berturut-turut. Subhanallah. Kena? Adakah itu meteor? Kan? Wallahu ta'ala wa alam. Yang kedua, bergerhana bulan pada malam pertama bulan Ramadan. Dan gerhana matahari pada pertengahan bulan. Di mana peristiwa yang seumpama ini
belum pernah berlaku sepanjang sejarah dunia. Belum pernah lagi berlaku. Nah, gerhana matahari dan gerhana bulan pada bulan yang sama, iaitulah bulan Ramadan. Subhanallah, bulan Ramadan al-Mubarak. Yang ketiga, kemudian di musim haji pada tahun itu akan berlaku huru-hara, sehingga sampai terjadi bunuh-membunuh di bawah kawasan Mina, dan darah pun akan mengalir di sekitar Jamratul Aqabah, dan akan berlaku juga rompakan terhadap harta orang-orang yang sedang melaksanakan ibadat haji pada ketika itu. Subhanallah, orang buat ibadah haji, mereka pergi nak mencuri, mereka pergi nak merompak. Na'udzubillah min zalik. Kemudian muncul tapak tangan yang terhulur daripada langit sehingga dapat disaksikan di kebanyakan tempat bersama dengan satu seruan daripada langit. Sesungguhnya pemimpin kamu ialah Imam Mahdi Al-Muntazar. Dalam satu riwayat lain ada disebutkan bahawa suara seruan itu ialah sesungguhnya wali-wali Allah itu ialah pengikut Imam Mahdi Al-Muntazar. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Apabila tiba bulan Muharram, setelah peristiwa berdarah di Mina itu, maka pada saat itulah Imam Al-Mahdi akan dibaiat, dilantik untuk menjadi pemimpin yang dipatuhi. Imam Mahdi akan dibaiat sebagai imam yang dipatuhi. Pada mulanya, tengok dia nak cerita dekat kita. Pada mulanya telah datang ke negeri Mekah Al-Mukarramah 7 orang ulama yang datang dari penjuru yang berbeza-beza dengan tanpa ada sedikit pun perjanjian. 7 orang ulama yang datang ke Mekah, tak ada pun perjanjian nak jumpa di sana, tapi Allah pertemukan mereka di sana. Mungkin daripada ulama timur, mungkin daripada ulama barat, mungkin ulama daripada selatan, mungkin ulama daripada belah utara, mungkin daripada Afrika, mungkin seorang daripada Jaziratul Arabia, yang satu lagi mungkin daripada Eropah. 7 golongan pergi ke Mekah Al-Mukarramah nak buat ibadah haji, tapi mereka ada tujuan lain, nak cari Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah. Oleh kerana mereka ada nampak tanda-tanda di kurun inilah akan lahirnya, akan munculnya imam kita, pemimpin ummah akhir zaman yang menyelamatkan umat Islam di akhir zaman, Imam Mahdi Al-Muntazar. Maka mereka pun bersiap-siap lama dah tuan-tuan. Mereka punya penantian ni dah lama dah, bukan tahun ni mereka nanti. Mereka dah bersiap siaga lama dah tuan-tuan untuk menantikan kemunculan Muhammad bin Abdullah yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai imam dan pemimpin yang qastan wa adlan, yang akan memimpin ummah dengan keadilan dan keamanan. Mereka dah siap siaga lama. Kita berhibur, kita seronok-seronok dengan dunia. Tuan-tuan, kita ke sana melancung, sini melancung. Mereka yang menantikan Imam Mahdi ni, mereka buat ibadat pada Allah, sentiasa doa pada Allah, sentiasa duduk dalam masjid. Masya Allah. Malam mereka beribadat pada Allah, siang mereka ibadat seperti singa berjihad fi sabilillah, nak menghidupkan agama Allah, nak berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, semata-mata nak tunggu kelahiran Imam Mahdi. Kita bukan Imam Mahdi keluar baru kita nak berjuang, tak. Kita kena berjuang sekarang sampai lahirnya Imam Mahdi. Jangan waktu kita buat dosa baru kita nak beristighfar pada Allah. Kita kena beristighfar kepada Allah setiap hari. Jangan waktu rindu dekat Nabi baru nak selawat atas Nabi. Kena selawat kepada Nabi sampai kita ada rasa rindu kat Nabi. Tuan-tuan, Masya Allah. Itu orang cerdik itu, dia belum mati lagi tuan-tuan, tapi dia bersiap sediaga untuk mati. Itu makna kata orang cerdik. Masya Allah. Jadi ulama 7 golongan ni dah lama dah mereka buat kajian. Bila berlakunya Imam Mahdi akan muncul dan akan keluar. Nabi kata Imam Mahdi akan lahir di Madinah Al-Munawwarah. Ada yang kata Imam Mahdi tak lahir di sana, ada kata sebelah barat, ada kata sebelah Morocco, ada kata macam-macam perbezaan pendapat. Tapi ada yang mengatakan Nabi SAW menyebutkan Imam Mahdi lahir di Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah Al-Munawwarah. Subhanallah. Wallah ta'ala wa'alam tuan-tuan, sebab macam-macam pendapat di kalangan para alim ulama yang mana mereka ambil daripada hadis yang berbeza-beza. Nanti kita akan bacakan satu persatu daripada hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, insya-Allah billahi taala. Cuma yang pastinya namanya apa? Muhammad bin Abdullah. Huwa Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi Al-Hasani radhiyallahu anhu. Dikatakan dia adalah Muhammad bin Abdullah, keturunan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha binti Rasulullah atau binti Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW, dan daripada Sayyidina Hasan. Subhanallah. Itu yang kepastiannya. Baik.
Mereka datang ke Mekah dengan tujuan yang sama, iaitu mencari Imam Mahdi untuk membaiatnya, dan mereka masing-masing sebenarnya telah dibaiat oleh 313 orang yang setia dengannya. Mak 313. Jumlah siapa ni? Jumlah sahabat Nabi yang ikut peperangan Badar. Satu. Yang kedua, 313 ni jumlah siapa? Jumlah para rasul yang diutuskan Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Kalau Nabi 124,000, Rasul 313. Yang ikut peperangan Badar sehingga Allah berikan kemenangan, jumlahnya 313, menentang ribuan orang daripada kaum kafir musyrik. Allah berikan kemenangan. Kemenangan berupa macam mana? Allah bagi kiriman tentera daripada langit, murdifin, turun daripada langit sebagai tentera Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Esok tuan-tuan, bila lahirnya Imam Mahdi dan Imam Mahdi sudah dibaiat untuk menjadi pemimpin, akan datang juga nanti Allah akan turunkan bantuan daripada langit, tuan-tuan. Subhanallah. Selama ni kita hanya biasa dengar, oh Rasulullah dibantu oleh tentera-tentera Allah daripada langit. Esok Imam Mahdi keluar pun dibantu juga daripada langit, tuan-tuan. Tahu tak Imam Mahdi Al-Muntazar, kalau dia berada sudah dekat dunia ini, tuan-tuan, maka awan sentiasa menaungi dia. Di antara tanda Imam Mahdi, awan sentiasa menaungi dia, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang tu kita bacakan di dalam kitab-kitab berkenaan tentang Imam Mahdi Al-Muntazar. Subhanallah. Ketika mana berperang melawan tentera Rom, maka Imam Mahdi akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, tentera daripada langit. Macam mana keadaannya, Ustaz? Wallahu taala alam. Tidak ada siapa pun tahu. Tapi keajaiban itu akan berlaku kepada orang yang berjuang di atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi yang berjuang itu adalah keturunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar akan memegang tampuk pemerintahan dan membela Islam di akhir zaman, sebelum turunnya Nabi kita Isa alaihi salam. Baik, kita bacakan sikit lagi. Jadi kehadirannya di Mekah adalah mewakili daripada sebilangan tersebut. Apabila mereka telah bertemu di Mekah Al-Mukarramah, masing-masing berkata kepada sahabatnya, apakah sebenarnya tujuan kamu datang ke sini? Masing-masing dah kenal, tuan-tuan. Macam kita hari inilah, ulama Malaysia dia kenal ulama Indonesia, ulama Indonesia kenal dengan ulama Kemboja, dengan ulama Singapura, dengan ulama Thailand, dengan ulama Mesir, dengan ulama Jordan, dengan ulama apa lagi, Yaman. Dah saling kenal, tuan-tuan, dah biasa nampak, kan? Dah kenal sebab biasa dah berjumpa, mungkin pernah menuntut ilmu dengan ulama sekian. Maka bertemu mereka ini di mana? Di Makkah Al-Mukarramah, tempat yang penuh dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan mereka bertemu adalah untuk mencari Imam Mahdi Al-Muntazar. Siapa 7 orang ulama tu? Tuan-tuan, siapa 7 orang ulama? Tak ada siapa tahu siapa dia. Nama dia siapa? Tapi hanya disebutkan ulama saja, tuan-tuan. Ingat nak, ulama. Dan ulama ni bukan ulama biasa-biasa, tuan-tuan. Bukan ulama-ulama yang kerjanya nak cari publicity, populariti. Bukan kerja ulama ini yang jenis Masya Allah. Dan jenis yang biasa-biasa, tak. Ulama-ulama ini adalah jenis yang hampir kepada Allah, yang takut pada Allah, yang sibuk beribadat pada Allah, yang tidak ada dalam hatinya melainkan hanya Allah, yang selalu baca Quran, yang selalu berzikir kepada Allah, tak habis dirinya berzikir kepada Allah, selalu ingin kebaikan pada umat Nabi SAW. Kerjanya semata-mata dakwah, siang malam kerjanya untuk dakwah. Subhanallah. Tidak ada pekerjaan mereka melainkan nak tarik orang tu kepada agama Allah. Itulah mereka, tuan-tuan. Sebab 7 golongan ini bukan sembarangan. Sebab nak cari orang bukan orang sembarangan. Nak mengenali Imam Mahdi Al-Muntazar adalah orang-orang yang dikurniakan juga ilham dan nur daripada Allah untuk mengenali susuk tubuh ni. Bukan orang sembarangan, tuan-tuan. Bukan jenis orang kampung-kampung biasa, imam-imam biasa. Tak. Dia jenis ulama-ulama yang Allah pilih untuk pergi cari Imam Mahdi Al-Muntazar. Dengan petunjuk-petunjuk dan hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Yang mana tangan mereka memegang dengan izin Allah. Kaki mereka berjalan dengan izin Allah. Mata mereka melihat dengan nurullah. Dan telinga mereka mendengar dengan pendengaran Allah. Mereka bercakap daripada Allah. Apa saja mereka buat, semua daripada Allah Ta'ala. Dan doa mereka itu pun meminta, ya Allah, pertemukan kami dengan apa yang kami hajati ini, ya Allah. Tujuan kami ke Mekah, nak cari hamba-Mu, ya Allah, yang akan menyelamatkan umat di akhir zaman. Maka Allah bukakan ruang untuk mereka. Allah perlihatkan pada mereka. Allah beritahu pada mereka tanda-tandanya. Dan kompas tandanya itu ada dalam Al-Quran Al-Karim. Dan dalam hadis Nabi SAW. Subhanallah.
Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru min nurillah. Kamu kena takut dengan firasat-firasat, sangkaan-sangkaan, pandangan-pandangan orang yang mukmin, bukan mukmin biasa. Mukmin bukan mukmin yang biasa. Orang mukmin yang sebenar-benar mukmin. Fa innahu yanzuru min nurillah, kerana mereka memandang apa saja dengan nurullah, cahaya Allah. Bila sebut cahaya Allah, mereka memandang dengan hidayah Allah, petunjuk daripada Allah. Ada isyarat-isyarat yang Allah bagi dekat mereka sehingga mereka tahu apa yang mereka cari, siapa yang mereka nak cari. Ada isyarat Allah bagi dengan mereka. Isyarat macam mana? Hanya orang yang tahu saja, tuan-tuan. Subhanallah, takkan diketahui oleh orang-orang yang biasa, yang jauh daripada Allah. Yang biasa-biasa takkan tahu benda-benda macam ni. Hanya orang yang diberikan perkara-perkara yang luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga golongan ulama ni, saya suka angka dia 7 tu. Sebab apa Ustaz suka? Sebab saya ni anak ke-7. Kan? Anak ke-7, tuan-tuan. Jadi 7 tu lah. Jadi saya minat sangat dengan 7. 7 petala langit, 7 petala bumi, 7 hari, kan? Keturunan 7, kan? Selalu sangat disebut bab 7. Jangan pula beli nombor risau Ustaz, kami nak beli 7. Subhanallah. Okey, yang tu tak boleh, haram hukumnya, nah. Tapi nombor 7 itu kalau bangsa kami sebut adalah satu nombor yang sangat bertuah. Kami kalau nombor 7 tu nombor yang sangat bertuah. Kalau orang Cina nombor 8 tu bertuah, ada ong katanya. Tapi kami kalau nombor 7, yang tu nombor paling bertuah, tuan-tuan, kerana ada keberkatan di dalamnya. Subhanallah. Jadi saya anak ke-7, mudah-mudahan dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada keturunan-keturunan bangsa kami. Masya Allah, tabarakallah. Apapun tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah, 7 bilangan itulah yang saya seronok sangat, suka sangat. Okey, habis kat situ. Tak ada kaitan dengan apa-apa 7 lah. Lagi lepas ni, bulan 7 ke anak nikah, tak ada kaitan apa. Baik, kita tengok lagi. Apakah sebenarnya tujuan kamu datang ke sini? Masing-masing menjawab, kami datang ke sini yakni ke Al-Karamah adalah untuk mencari penyelesaian terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh umat Islam kini. Apa masalah umat Islam? Penindasan, kezaliman. Ya Allah, di Rohingya kita tengok, di Palestin, nah, anak-anak kecil terpaksa berjuang dengan batu, tuan-tuan. Masya Allah. Nak lawan siapa? Yahudi, Israel. Terpaksa dengan batu. Nak cari senjata, mereka tak mampu, tak pandai gunakan senjata. Nak cari senjata, mereka tak ada duit nak beli senjata. Rumah pun hancur dan musnah, tuan-tuan. Subhanallah. Tapi hebat tak hebat, bila Nabi Isa AS turun daripada langit, yang bunuh Dajjal nanti tu bukan dengan M16. Bukan dengan tank tu, tuan-tuan. Bukan guna tank. Dan bukan juga menggunakan bom atom ke, bom nuklear. Tak guna semua ni. Nabi Isa AS turun nanti bunuh Dajjal, tak guna kekuatan yang diciptakan oleh manusia ini. Tahu tak dia guna apa? Dia guna tombak, lembing, tuan-tuan. Yang datangnya daripada langit juga. Subhanallah. Nabi Isa turun daripada langit, bawa sekali dengan lembing-lembing tombak tu. Tombak dan lembing itulah yang bunuh Dajjal nanti, Masya Allah. Kena dengan jantungnya, hancur luluhlah Dajjal. Subhanallah. Itu keperkasaan Nabi kita Isa AS. Baik tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kami mencari seorang peribadi. Tengok, nak cari seorang yang mampu memulihkan keadaan dan memadamkan persengketaan yang telah meragut ramai nyawa di kalangan kita. Di kalangan kita, di kalangan umat Islam. Ramai tak mati umat Islam, tuan-tuan? Ramai, tuan-tuan. Ada tak pemimpin-pemimpin Islam yang berani bersuara, tuan-tuan? Kalau bersuara pun, apakah yang hasil dia, kesan dia? Tak ada apa, kan? Sebab kuasa orang Islam ni kecil ya. Nak bandingkan kuasa yang paling atas, lagi besar. Subhanallah. Kita ni cuma alat-alat saja, tuan-tuan. Kalau kita dapat kepimpinan tu pun cuma kepimpinan yang sedikit saja. Tuan-tuan, nak bandingkan pemimpin yang besar atasan orang-orang kafir yang mereka pegang. Subhanallah. Itu tuan-tuan, kita tak mampu nak buat apa. Kalau yang hebat pun berani tegur satu dunia ni, satu pemimpin Islam je. Di Turki, tuan-tuan. Nah, Recep Tayyip Erdogan, contoh misalnya. Dia seorang je berani. Lain pemimpin Islam. Subhanallah. Kita ucap subhanallah saja dah ya. Maksudnya Allah. Okey, masya-Allah kana wa malam yasha' lam yakun. Subhanallah. Baik tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebablah kita sangat merindui dan kita sangat menginginkan daripada Allah agar lahirnya dan juga munculnya pemimpin ummah yang ditunggu-tunggu, iaitu Imam Mahdi Al-Muntazar. Apa makna Al-Muntazar? Yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti.
Okey, Imam Mahdi, Mahdi maknanya yang sentiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalannya ke kanan pun petunjuk daripada Allah, jalannya ke belakang pun Allah yang berikan petunjuk, jalannya ke kanan pun Allah juga bagi petunjuk, jalannya ke kiri pun sebab Allah yang bagi petunjuk. Okey, apa yang dia dengar pun juga daripada petunjuk Allah. Apa yang dia nampak pun daripada petunjuk Allah. Apa yang dia ucap pun ucapan daripada petunjuk Allah. Apa yang dia rasa pun semua perasaan yang diberikan petunjuk oleh Allah taala. Apakah isyaratnya? Ada isyarat yang tersendiri daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Al-Mahdi. Sebab namanya apa? Muhammad bin Abdullah. Okey, Muhammad bin Abdullah. Baik, habis kat situ. Kami mencari seorang tokoh. Tengok, tokoh yang mampu menguasai bandar Konstantinia. Apa bandar Konstantinia? Iaitu sebuah bandar yang pernah ditakluki oleh umat Islam. Siapa dia? Sultan Muhammad Al-Fatih. Muda tak lagi dia tu? Muda lagi tuan-tuan. Sultan Muhammad Al-Fatih muda lagi. Sebablah saya pesan ke anak muda, bangkitlah, jangan tidur. Tahulah memang main bola sepak esok UCL lagi tuan-tuan. Hampa ingat ibadat tu lebih penting daripada tengok bola sepak tu. Tuan-tuan, kalau hampa nak tengoklah, tapi buat ibadat dulu pada Allah. Jaga hubungan dengan Allah, jangan jaga hubungan dengan bola sepak tuan-tuan. Jauh kita dah daripada Allah ni. Umat kita ni habis jauh dah daripada Allah. Kita pun nak ikut juga mereka, jauh daripada Allah Ta'ala. Oh, sedih tuan-tuan. Tuan-tuan, bila kita bangkit? Kita bangkit hari Jumaat je. Subhanallah. Hari Jumaat untuk solat Jumaat. Waktu tu lah kita nampak ramai. Tuan-tuan, orang bukan Islam takut dengan kita bila mana kita ramai macam hari Jumaat tu di masjid. Bukan hari Jumaat saja. Bukan subuh saja, bukan isyak saja. Setiap waktu kalau boleh tuan-tuan. Kita tengok dekat Mekah Al-Mukarramah, setiap waktu ramai tuan-tuan. Kalau Islam boleh macam itulah di mana-mana masjid, saya yakin dan percaya. Islam ramai, kasih ke Ustaz, Islam ramai Nabi kata, ibarat seperti buih-buih di lautan. Tak ada apa. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita umat akhir zaman, kita kena sedar diri dan kita kena ingat dekat Allah, kita kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat apa tujuan kita hidup di dunia. Tujuan kita hidup di dunia untuk buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita lagi di dunia untuk jadi khalifah Allah di atas muka bumi. Tujuan kita untuk menegakkan kalimah Allah. Kuntum khaira ummah, kamu sebaik umat ukhrijat linnas, yang mengeluarkan manusia daripada minaz zulumati ilan nur. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Inilah kita punya sifat yang Nabi sebutkan tuan-tuan. Dalam Al-Quran Allah sebutkan melalui lafaz dan lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntum khaira ummah, kamu sebaik umat. Sebab apa? Kamu mengeluarkan manusia daripada kegelapan. Dan kamu menyuruh orang berbuat kebaikan, mencegah orang daripada buat mungkar. Hari ini berapa ramai orang yang ajak kita buat kebaikan? Tak ramai tuan-tuan. Yang ajak kepada keburukan? Ramai. Yang ajak tengok perkara lagu? Ramai. Yang ajak pergi tempat-tempat yang tak ada faedah? Ramai. Yang ajak buat sesuatu perbuatan-perbuatan yang jauh daripada Allah? Ramai. Yang ajak kita berniaga satu perniagaan yang jauh daripada Allah, tak mendapat redha Allah, yang banyak penipuan? Ramai. Yang ajak kita untuk buat benda-benda ini supaya dapat banyak keuntungan projek sekian, tapi terpaksa menipu orang? Ramai. Sebab apa tuan-tuan? Kita jauh daripada Allah. Kita akhir zaman, kita kena ingatlah. Kita kena kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buat apa saja, ingat apa yang kita buat untuk mencari redha Allah. Nak cari berkat Allah. Nak cari rahmat Allah. Nak dapatkan pahala daripada Allah. Nak selamat daripada api neraka. Nak selamat daripada murka Allah. Nak selamat daripada azab Allah. Nak selamat daripada Allah hina kita. Nak selamat daripada malapetaka, bala musibah. Kita nak selamat semua ni. Dan kita nak masuk dalam syurga Allah bersama dengan Nabi kita, para syuhada, para sidikin, para solihin. Yang tu kita nak sebenarnya. Sebagaimana kita sentiasa doa, ya Allah matikan kami sebagaimana mati para syuhada, hidupkan kami sebagaimana kehidupan para alim ulama. Ya Allah, Allah marzukna mufahaman Nabi. Kami nak kefahaman macam fahaman Nabi. Kami nak hafazan, pemeliharaan macam pemeliharaan para rasul. Kami nak ilham macam malaikat. Tapi yang dapat ilham kita tu bukan ilham malaikat tuan-tuan. Adakah malaikat yang suruh kita nonton perlawanan bola sepak? Tak. Adakah malaikat yang suruh kita pergi buat satu perbuatan riba? Tak. Adakah malaikat yang bagi ilham pada kita untuk menipu orang lain? Tak. Adakah malaikat yang bagi ilham pada kita untuk pergi tempat-tempat yang jauh daripada Allah, jauh daripada masjid? Tak. Malaikat tak akan bersekongkol dengan orang macam ni. Tuan-tuan, malaikat akan bersekongkol dengan orang yang nak pergi masjid, iktikaf masjid, baca Quran, berzikir pada Allah, bangkit solat malam, kemudian selawat atas Nabi, baca Al-Quran, kemudian baca hadis Nabi, menuntut ilmu, ajak orang buat baik, cegah orang mungkar.
Nah, subhanallah, tutup aurat. Inilah ilham-ilham daripada Allah dan daripada malaikat yang terpilih. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sangat merindukan pemimpin-pemimpin, ataupun disebutkan di sini siapa dia? Tokoh. Dia sebut tokoh, dia tak sebut pemimpin, dia sebut tokoh. Tokoh yang mampu menguasai bandar Konstantinia. Subhanallah. Dekat belah mana tu? Di belah mana ni? Konstantinia ni kita sebut. Sebuah bandar besar di Eropah. Konstantinia di mana? Sebuah bandar besar di Eropah. Eropah, depa macam hari-hari hari raya. Pasal apa raya Ustaz? Perlawanan bola sepak begitu hebat. Dengan Real Madridnya, dengan Barcelonanya, dengan mana lagi kawasan Eropah ni? London, sananya Manchester, sananya Chelsea, sananya Liverpool, yang dikuasai bahkan ramai peminat daripada Malaysia, bahkan Indonesia lagi, tuan-tuan. Allahu Akbar. Bila sebut ulama-ulama tu daripada Yaman, ini keturunan Rasulullah, peminat sikit ya. Tapi bila sebut Messi, Ronaldo, tengok tuan-tuan dia punya Twitter, followers di Facebook saja berlebih 100 juta followers. Subhanallah. Nak katakan umat Islam berapa juta ikut dia? Ramai, tuan-tuan. Allah, kalau Dajjal lagi hebat daripada Ronaldo, agak-agak umat Islam pun ikut ke? Oh, subhanallah. Tak tahu nak kata, tuan-tuan. Tak tahu nak kata. Saya bukan halang tuan-tuan untuk tengok, tak ada masalah. Tuan-tuan nak tengok sila. Tapi kita tengok keutamaan dan apa yang lebih penting pada agama kita. Kita bukankah merindukan agama kita ni macam agama yang pada zaman Nabi SAW? Bukankah kita sangat menginginkan agama kita ini kembali macam ke khilafah dan juga zaman pemerintahan di zaman Nabi dan para sahabat serta salafus soleh? Bukankah kita merindukan undang-undang yang di zaman Nabi itu berlaku pada zaman kita ni? Bukankah kita nak semua tu, tuan-tuan? Tapi hakikatnya kita hanya sekadar di mulut saja, aku nak. Tapi pada hakikat jauh daripada apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangat jauh, tuan-tuan. Kita tak mau katakan di bibir, tapi di hati jauh apa yang kita ucapkan di lidah. Subhanallah. Tuan, Allah, itulah padanlah kita kan umat akhir zaman. Kadang iman kita naik, kadang iman kita turun. Dan waktu kita naik itu banyaklah ibadat. Waktu kita turun jauh. Tapi kalau kita nak, kalau boleh tuan-tuan, biar iman kita sentiasa naik. Sentiasa naik. Cuba, tuan-tuan. Kita mampu untuk melakukannya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mampu untuk bermujahadah melawan nafsu, tuan-tuan. Subhanallah. Yang ni yang kita nak, tuan-tuan. Itu sebablah kita sangat merindukan seorang pemimpin-pemimpin yang agung yang akan memimpin ummah di jalan Allah Ta'ala. Yang tidak takut kepada makhluk, yang takut cuma kepada Allah. Yang menginginkan kehidupan akhirat, tak ada ingin keinginan dunia. Yang tak mengejar akan habuan dunia, tapi mengejar habuan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang cintanya hanya kepada Allah dan Rasul, tak ada cintanya kepada dunia, tak ada cintanya kepada habuan, tak ada cintanya kepada manusia, yang jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak yang macam ni, tuan-tuan. Ya Allah, kami minta padamu, ya Allah, moga-moga lahirlah pemimpin yang macam ni, ya Allah. Kami sangat merindukan pemimpin yang macam ni. Dan kami sangat menginginkan dipimpin oleh orang, insan-insan macam ni, ya Allah. Kami tak nak dipimpin oleh insan-insan yang jauh daripadamu, ya Allah. Yang penuh dengan rasuah, yang penuh dengan penindasan, kezaliman, yang jauh daripada masjid, jauh daripadamu, ya Allah. Jauh daripada ajaran Rasulmu, ya Allah. Tak suka pergi Mekah, tak suka pergi Madinah, tak suka dengar ceramah, tak suka, macam-macam tak suka bab agama. Mereka cuba pula nak halang bab agama tersebar di atas muka bumi. Oh, tu tak mau, tuan-tuan. Al-Islam mahjubul lil muslimin. Islam ini terhijab dengan orang Islam itu sendiri, ataupun pemimpin Islam itu sendiri, ataupun kuasa yang ada pada kuasa Islam itu sendiri. Islam tertindas, Islam dihalang dengan sebab-sebab semua itu. Tuan-tuan, kita nak, bukan kita nak ubah, kita nak Allah yang ubah. Kita ubah tak boleh. Sebab apa Ustaz ubah, kita ubah tak boleh? Sebab apa? Kita tak ada kuasa. Yang kuasa mutlak Allah. Tuan-tuan, kita tak ada apa kuasa. Kita cuma ada mulut boleh bersuara, ada hati cuma tak redha. Kuasa daripada dulu sampai sekarang kita tak ada kuasa. Yang ada kuasa Allah. Kalau Allah nak ubah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tuzillu man tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Okey? Qulillah, katakanlah Allah malik, raja, pemerintahan, malikal mulki tu'til mulka man tasya. Allah akan berikan kerajaan pemerintahan kepada siapa dia kehendaki. Subhanallah.
Okey, habis dekat situ tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah. Sebenarnya katanya kami telah tahu namanya dan nama ayahnya serta ibunya dan tanda-tanda tenteranya. Tentera-tentera yang akan bantu Imam Mahdi Al-Muntazar. Ramai di kalangan pemuda tuan-tuan. Di antara disebutkan pemuda-pemuda itu daripada timur yang namanya pemuda Bani Tamim. Masya Allah, tabarakallah. Yang tak ada takut mereka hanya kepada Allah. Subhanallah, tak gentar, mereka berani ke depan, takkan takut tuan-tuan, sebab mereka tahu Allah bersama dengan mereka. Tuan-tuan, orang yang dah bersama dengan Allah, dia takkan takut siapa pun di depan dia. Tuan-tuan, orang tu besar ke, orang tu ada kuasa besar ke, hatta toteng tank sekalipun, sebablah pemuda Palestin, mereka berani walaupun depan mereka tu askar yang pegang senjata hebat. Sebab mereka tahu tuan-tuan, mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak didik anak-anak kita tuan-tuan, bahkan kita sendiri, bukan anak kita saja, kita sendiri nak didik diri kita ni hanya takut pada Allah, tak takut kepada makhluk Allah. Man khafa ila Allah, khafa ilai kulli syai. Siapa takut kepada Allah, semua makhluk akan takut pada dia. Tapi siapa yang tak takut pada Allah, semua makhluk juga tak takut dengan dia. Tengok tuan-tuan. Man khafa ila Allah, siapa takut pada Allah, khafa ilaihi kulli syai. Semua makhluk akan takut dengan dia. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, orang-orang yang menjadi wakil Allah, orang-orang yang dapat pemerintahan daripada Allah, tak ada ketakutan, tak ada kesedihan, tak ada kecewa pada mereka. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kata Allah Taala, jangan kamu bersedih, jangan kamu kecewa, jangan kamu takut. Kamu orang paling tinggi darjatnya di sisi Allah seandainya kamu tetap beriman, yakin dan percaya kepada Tuhan kamu, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kena tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka berpakat untuk mencarinya di sekitar bandar Makkah Al-Mukarramah. Tengok nak cari kat mana? Mekah juga tuan-tuan. Cari kat Mekah. Dia tak suruh cari kat kelab malam. Dia tak suruh cari di tempat perlawanan padang bola sepak yang terbesar, Real Madrid ataupun Barcelona. Dia tak suruh pergi sana tuan-tuan. Dia suruh cari tempat baik juga. Tempat baiknya kat mana? Mekah Al-Mukarramah, yang melahirkan, yang menumbuhkan tempat-tempat baik, Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Tempat-tempat yang di sekitarnya itu diberkati oleh Allah Ta'ala. Hanya 3 tempat saja diberkati Allah dekat dunia ni tuan-tuan. Maksud saya, masjid yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, Masjidil Haram, yang Allah sebut dalam Quran, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Sungguhnya rumah yang pertama yang Allah cipta, yang bina di atas muka bumi adalah Bakkah ataupun Makkah Al-Mukarramah, Baitullahil Haram mubaraka wa hudan lil alamin, yang diberkati dan juga menjadi hidayah petunjuk kepada seluruh alam. Yang kedua, Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah yang Nabi doakan keberkatan 2 kali ganda daripada Mekah Al-Mukarramah. Ya Allah, saya mendoakan 2 kali keberkatan buat Madinah Al-Munawwarah sebagaimana Nabi Ibrahim mendoakan keberkatan buat Mekah Al-Mukarramah. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan Nabi doa lagi apa dia? Allahumma habib ilainal Madinah. Ya Allah, jadikan di hati kami ya Allah hanya cinta kepada Madinah Al-Munawwarah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, apa dia tuan-tuan? Masjid Al-Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkati sekelilingnya. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanallah, yang kami berkati. Alladzi barakna haulahu, tanah Mekah, tanah bumi Palestin diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Masya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu mereka berpakat untuk mencarinya di sekitar bandar Mekah Al-Mukarramah. Apabila mereka telah menemuinya, yakni telah bertemu dengan yang mereka cari tersebut, ia tidak mau mengaku bahawa dia adalah pribadi yang dicari-cari itu. Dia tak nak mengaku. Tawaduk, rendah diri. Dan memang sendiri dia tak sedar pun yang dia ni adalah Muhammad bin Abdullah, keturunan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan sebagai Imam Mahdi Al-Muntazar. Dia tak tahu. Sebab selama ini dia hanya sibuk buat ibadat je pada Allah Ta'ala. Sibuk hanya menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kali-kali tuan-tuan, rupanya dialah pribadi agung yang disebutkan sebagai Muhammad bin Abdullah ataupun Imam Mahdi Al-Muntazar. Maka bila mereka cari, jumpalah orang ini. Dia pun kata, bukan aku.
Tawaduk tuan-tuan. Tawaduk. Tapi zaman kita ramai tak orang mengaku Imam Mahdi? Ramainya bukan main. Subhanallah. Bukan setakat mengaku Imam Mahdi, yang mengaku dia tu pakar dalam segala ilmu pun ramai juga. Wah, dia adalah ulama hebat, dia adalah pakar sekian ilmu. Hei, tak boleh tuan-tuan. Kita dalam Islam, dalam konsep adab dalam ilmu, tak boleh mengaku sekian. Ilmu banyak mana pun Allah bagi dekat kita, kita kena kata, aku ni tak ada ilmu, aku ni sedikit ilmu. Nak tunjuk adab kita pada Allah, sebab ilmu tu bukan kita punya, Allah punya. Kalau kita meninggi diri, semua orang lain jahil, aku je bijak, aku je cerdik, Allah, hati-hati macam ni tuan-tuan. Esok Allah akan benamkan ilmu itu tuan-tuan. Dengan kita-kita sendiri dibenamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan takabur dengan ilmu. Jangan. Kita tak mau macam tu tuan-tuan. Biar banyak ilmu, semakin tawaduk merendah diri kita kepada Allah Ta'ala. Bukan kepada makhluk saja, tapi kepada Allah yang bagi kita ilmu itu. Yang bagi kita kefahaman ilmu itu Allah Ta'ala. Kalau Allah tak bagi kita fahamkan ilmu tersebut, nescaya kita tak faham apa tuan-tuan. Tiba-tiba kita menganggap orang semua jahil, kita je alim. Allah, bahaya tuan-tuan lagu tu. Semua depan ni tak tahu apa, aku buat ni akulah yang paling tahu. Biar nanti orang tahu apa yang kau buat. Jangan kata lagu tu. Kita nak, kalau boleh nak ajar orang sampai mereka pun tahu apa yang kita tahu. Dan yang kita tahu tu benar daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW, dan tak bercanggah dengan ahli sunnah wal jemaah dan ulama-ulama yang lain. Ini sampai bercanggah apa dia tuan-tuan. Sehingga mengatakan aku nak buat benda baru, mujaddid di akhir zaman. Jangan. Tak ada orang dah mujaddid di akhir zaman, mereka Imam Mahdi saja tinggal tuan-tuan. Hang jangan mengaku nak jadi Imam Mahdi, Kang jangan mengaku nak jadi mujaddid akhir zaman. Jangan tuan-tuan. Tak ada mujaddid, yang ada nanti Imam Mahdi saja tuan-tuan. Subhanallah. Yang ni yang kita tunggu dan kita nantikan tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan bawa agama yang baru sehingga bercanggah berpecah umat Islam. Bunuh-membunuh antara satu dengan yang lain. Hanya Imam Mahdi kita nantikan saja yang akan menyatukan seluruh umat Islam di serata dunia tuan-tuan. Bahkan orang bukan Islam pun tertarik dengan Imam Mahdi dan akan meluk agama Islam. Beramai-ramai satu dunia berbondong-bondong peluk agama Islam di tangan Imam Mahdi Al-Muntazar. Dengan kemenangan yang akan miliki, membebaskan kota Konstantinia, membunuh tentera As-Sufyani dan mengalahkan tentera Rom, lalu pergi ke Palestin, menentang dengan Dajjal, turun Nabi Isa AS dan menang, Allah berikan kemenangan, maka ramai lagi orang peluk agama Islam. Subhanallah. Tuan-tuan, jangan cipta apa benda yang kita anggap sebagai mujaddid. No. Jangan kita beranggapan kita sedemikian rupa. Jangan. Sebab tak ada dah. Melainkan Imam Mahdi saja yang kita nantikan. Tuan-tuan, sekarang ulama-ulama kita yang hampir pada Allah, ya kita akan bersama dengan mereka, kita duduk dengan mereka, ambil faedah daripada mereka, ambil ilmu daripada mereka, tengok ibadat mereka, dekatkan diri pada Allah, ikut style mereka tuan-tuan. Jangan berbalah sama kita. Yang itulah kita nak. Sebab kekuatan kita pada kesatuan. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguh dengan hablillah, dengan tali Allah, iaitulah Islam. Wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah dalam Islam secara kafah, keseluruhan. Seluruh, jangan setengah-setengah. Ni ambil setengah-setengah. Subhanallah. Apa tu minun nabi ba'dil kitab wa takfurun nabi ba'd. Kamu hanya beriman yang sebahagian lagi kamu tak nak beriman. Subhanallah. Bak solat, bak zakat, bak haji okey kami boleh terima, tapi bak ni tak boleh. Bak apa yang tak boleh tu? Wuduk tak mau. Subhanallah. Bukan gitu ajaran Islam. Yang tak mau lagi tutup aurat, tak mau. Kami nak ambil yang bak solat je. Time solat je kami nak tutup aurat. Kalau lepas solat tak mau dah. Pergi Mekah aja, buat ibadat haji, tu dia ibadat umrah, bertudung, balik daripada Mekah Madinah tak pakai apa dah. Yang tu kami tak mau. Kami nak jadi Islam di Mekah. Balik daripada Mekah kami tak jadi Islam. Seolah-olah menganggap Islam hanya di Mekah saja. Subhanallah. Dan menganggap seolah-olah Allah hanya ada di Mekah. Tempat kita tak ada. Begitulah kita punya ihsan pada Allah. Ihsan kita pada Allah, mana saja kita pergi kita menganggap Allah tu ada. Orang tanya kat kita, Ustaz, macam mana solat khusyuk Ustaz? Solat yang paling khusyuk tuan-tuan, ada solat yang ada sifat ihsan di dalamnya. Itulah paling khusyuk dah tu. Apa makna ihsan Ustaz? Hang menyembah Allah, buat ibadat seolah-olah hang nampak Allah. Kalau kau tak nampak Allah, ketahuilah Allah sedang nampak kau buat ibadat. Yang tu paling khusyuk, tak ada paling khusyuk dah. Walaupun tak tahu makna Ustaz, ya, sekurang-kurangnya kau baca Fatihah, Allahu Akbar, aku sembah Allah, Allah tengok aku buat ibadat, maka kau buat ibadat dengan penuh betul, dan itulah khusyuk dalam solat. Tuan-tuan, kalau nak suruh dia faham makna, dia orang Melayu, tak faham apa maknanya. Nak hafal lagi, boleh juga, tak ada masalah, itu lebih sempurna tuan-tuan. Tapi kalau nak rasa betul-betul khusyuk, buat ibadat pada Allah, kau menyembah Allah dan kau rasa Allah tu tengok kau. Tu paling khusyuk lah tu.
Jadi waktu ibadat tu kau tak nak main-main. Sebab apa? Sebab dah Allah nampak kau. Kau buat ibadat seolah-olah Allah nampak kau tu macam mana ada CCTV depan kau tu. Kau tak nak buat jahat. Ada CCTV ni duk tengok rakam kita kan. Duk tropa kita tu. Duk fokus kat kita tu. Kita berani tak buat jahat. Ada CCTV kat depan ni. Kalau kau buat jahat ni confirm lepas ni viral. Takut sebab perasaan dia takut. Begitulah tuan-tuan, bila kita buat ibadat pada Allah, Allah sedang tengok aku. Kalau aku buat ibadat ni dalam keadaan ada dosa, bermain-main, maka matilah aku nanti kena azab dengan api neraka oleh Allah Ta'ala. Kalau sampai macam tu khusyuk kita punya solat tuan-tuan. Subhanallah. Habis kat situ. Ia tidak mau mengaku bahawa dialah peribadi yang dicari-cari itu. Lalu ia melarikan diri ke Makkah Al-Mukarramah, ke Madinah Al-Munawwarah. Oleh kerana keadaan di Madinah juga tidak selamat, ia kembali ke Makkah Al-Mukarramah. Lalu sekali lagi ia akan ditangkap di dalam Masjidil Haram, berhampiran dengan Hajaratul Aswad. Lalu dikatakan kepadanya, engkau akan dibunuh seandainya engkau menerima perlantikan kami. Engkau akan menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat yang sedang bertelaga ini. Bukankah engkau tidak tahu bahawa tentera musuh sudah mulai berangkat ke arah kita ini? Tentera siapa ni? Tentera As-Sufyani. Mereka datang daripada tempat mereka nak menuju ke Makkah Al-Mukarramah, nak membunuh umat Islam tuan-tuan. Tetapi apa yang berlaku? Keajaiban Allah berlaku. Apa ajaibnya tuan-tuan? Tentera ini tertimbus, tertanam di bumi tuan-tuan. Subhanallah. Tentera tadi itu yang nak hancurkan umat Islam tadi itu, tiba-tiba Allah benamkan mereka masuk semua ke dalam bumi. Viral satu dunia, semua menyaksikan. Subhanallah. Satu dunia viral tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kuasa Allah. Dan ini ada disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tentera yang ingin menghancurkan umat Islam di bumi Mekah, lalu mereka punya perjalanan itu tertimbus masuk di bawah bumi. Subhanallah. Sebagaimana tentera Abraha yang hancur musnah, diserang oleh tentera Allah daripada burung-burung yang dinamakan sebagai Tayran Ababil tarmihim bihijaratim min sinjil. Ketika itulah terpaksa ia menerima baiat dari 7 orang ulama tadi dan diikuti oleh kaum muslimin yang ada di Mekah yang 313 orang tadi. Selepas mereka baiat Imam Mahdi, barulah satu dunia yang dah tahu tersebarnya Imam Mahdi, dah tersebar Imam Mahdi dah muncul. Maka satu dunia nak cari Imam Mahdi dan membaiat Imam Mahdi Al-Muntazar, sehingga ramai di kalangan tenteranya yang akan bersama dengan Imam Mahdi, berani di belakang Imam Mahdi untuk berlawan menegakkan kalimah Allah dan juga agama Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang tu nanti kita akan masuk banyak lagi tuan-tuan. Berapa lama dia memerintah? Dikatakan 7 tahun. 7 tahun tuan-tuan, pemerintahan yang terakhir itu baru Nabi Isa AS turun. Subhanallah. Dan dikatakan 40 tahun, tapi 7 tahun pemerintahan terakhir itu barulah disebutkan turunnya Nabi kita Isa AS. Subhanallah. Di mana baiat ini akan dilakukan di dalam Masjidil Haram, di antara kawasan Hajaratul Aswad dengan makam Nabi Ibrahim AS. Subhanallah. Dan setelah selesai dibaiat, Al-Mahdi akan memberikan ucapannya dari atas mimbar, dan seterusnya beliau mendapat kepercayaan dan kecintaan dari seluruh lapisan kaum muslimin, sehingga terbentuk satu tentera yang sangat sedia berkorban apa saja yang mereka miliki. Maka dia akan berkhutbah, menyampaikan khutbah, mengajak semua orang untuk menegakkan kalimah Allah, kalimah jihad di atas muka bumi untuk menegakkan Islam tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Kalau hari ini ramai orang berkhutbah takut nak tegakkan Islam, nak sebarkan Islam, maka nanti Imam Mahdi sendiri akan berkhutbah di Makkah Al-Mukarramah. Kalau hari ini pemimpin-pemimpin Islam, imam-imam di Makkah Al-Mukarramah tak berani menyatakan kebenaran jihad fisabilillah, satu hari nanti Imam Mahdi akan mengatakan kita akan berjihad fisabilillah, membebaskan Palestin, membebaskan umat Islam di mana saja mereka berada. Imam Mahdi akan nyatakan semua ini tuan-tuan. Subhanallah. Subhanallah. Yang itulah kita nanti-nantikan. Allahumma salli ala Muhammad. Bukankah depan Kaabah itu makbul doanya? Bukankah doa imam itu makbul doanya? Imam, tolonglah waktu khutbah aminkan doa. Waktu di sepertiga khutbah yang kedua tu, bukankah Nabi kata ada satu saat waktu yang Allah kabulkan doa? Waktu itulah kita minta tolong doakan orang Islam di mana saja, Rohingya, di Palestin, Syria, mana saja, tolong doakan orang Islam. Bukankah kamu berada depan Kaabah, doanya makbul, di Multazam, depan Al-Aswad, di Hijr Ismail, makam Nabi Ibrahim, semua kawasan ini makbul doa. Tolonglah doakan umat Islam. Yang tu kita nak tuan-tuan. Saya kalau saya jadi imam Masjidil Haram tuan-tuan, saya akan doa tiap hari tuan-tuan, doa macam tu. Sebab saya tahu umat Islam memerlukan doa kita tuan-tuan. Kita punya senjata ada doa, doa silahul mukmin. Oleh kerana kita tak ada apa-apa, di sini pun syukurlah kita boleh berdoa kepada Allah
Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina. Dan ada jugalah imam-imam di Masjid Haram pun mendoakan untuk kebaikan umat Islam di seluruh dunia, tuan-tuan, masya-Allah. Tapi jarang untuk dikhususkan kepada Palestin, jaranglah kita sebut jarang, kadang-kadang dan juga sikit-sikit. Ada beberapa orang sahaja yang sentiasa mendoakan untuk ni. Tapi tak selalu, tuan-tuan. Yang kita nak sentiasa biar satu dunia boleh dengar dan satu dunia boleh tahu. Yang mana kita mendoakan dan kita ada sensitivity terhadap umat Islam yang lain, tuan-tuan. Barulah orang-orang bukan Islam pun segan dan juga takut, tuan-tuan. Sebab mereka bukannya tak tahu power Kaabah tu, kuasa Kaabah tu ada, tuan-tuan. Bukannya mereka tak tahu. Jadi kalau kita sentiasa bercakap dengan Allah, ketok pintu Allah, tiap hari ketok pintu Allah depan Kaabah tu, mana kata ketok apa? Kita doa pada Allah, ketok pintu Allah untuk dikabulkan. Allah pasti akan kabulkan, tuan-tuan. Subhanallah. Okey, habis kat situ. Beliau adalah keturunan Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Law lam yabqa minad dunya illa yawmun wahidun, latawwalallahu dhalikal yawm hatta yab'atha fihi rajulan minni yuwati'u ismuhu ismi wasmu abihi isma abi yamla'ul arda qasatan wa adlan kama muli'at zuluman wa jawran." Maksudnya daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya dunia ini hanya berbaki satu hari sahaja sebelum musnah, yakni sebelum berlakunya kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan tempoh hari tersebut sehinggalah dibangkitkan seorang pemuda daripada keturunan aku. Nabi sebut pemuda. Allah, itu sebablah anak muda tu hebat pada akhir zaman. Sebablah orang ceramah nak tarik anak muda, orang buat konsert artis-artis nak tarik anak muda, orang main bola sepak perlawanan nak tarik anak muda, orang main politik di mana-mana nak tarik anak muda. Rupa-rupanya pemuda itu memang perkasa di akhir zaman. Sebab Imam Mahdi Al-Muntazar itu lahirnya bermula daripada pemuda itu, tuan-tuan. Mak daripada pemuda tu sifatnya orang dah kenal dah, tuan-tuan. Bukan waktu kecil orang kenal dia, tak. Waktu dia pemuda orang kenal sifat dia. Subhanallah. Yang itulah kita nak. Subhanallah, tabarakallah. Okey. Akan memanjangkan tempoh hari tersebut sehinggalah dibangkitkan seorang pemuda. Ya nah? Sehinggalah dibangkitkan seorang pemuda, rajulan, dari keturunan aku, namanya seperti namaku, yakni Muhammad, dan nama bapaknya seperti nama bapakku, yakni Abdullah. Dia akan memerintahkan dunia dengan kebenaran dan keadilan, seperti mana kezaliman dan kekejaman di seluruh dunia. Kan? Kita tengok orang buat zalim, banyak sangat kezaliman berlaku dekat dunia. Maka Imam Mahdi bila keluar, dia juga akan memenuhi dunia, tapi bukan dengan kezaliman. Lawan kepada zalim tadi, lawan kepada zalim, keadilan. Penipuan dan penindasan, lawan daripada penipuan, kebenaran. Itulah kerja dan tugas amanah yang Allah berikan kepada Imam Mahdi Al-Muntazar untuk memimpin umat di akhir zaman dengan penuh kebenaran dan juga dengan penuh keadilan. Subhanallah. Namanya siapa dia? Namanya Imam Mahdi, sama seperti nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Muhammad bin Abdullah. Makna baki umur dunia yang dinyatakan dalam hadis iaitu satu hari, tidak